صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأطهار والذين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Berusaha pihak urusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, perempuan hajat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi berjaya datang ke majlis ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan merahmati apa yang kita buat sepanjang kita hidup di dunia sebelum kita dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita sambung kembali kuliah tafsir kita bermula pada ayat yang ke-69. 69 surah Asy-Syu'ara. Kitab ini muka surat 99 kita salah insya-Allah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum 'aduwwun li illa rabbil 'alamin alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin والذي أطمع أن يغفر
Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Alaihim na itu izhar syafawi, mim mati bertemu dengan nun. Ibrahim batu qalqalah sughra. Him man arid disukun. Jadi baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Kemudian ilqala li abihi wa qaumihi. Qaumihi itu man silah khasirah. Kerana ada ya, ada ha tu besar, lepas tu ada ya kecil. Lepas ya yang kecil tu ada huruf mim, iaitu huruf selain daripada hamzah berbaris. Maka dia ada hukumnya mad silah qasirah. Kalau lepas ya yang kecil tu huruf hamzah berbaris, itu mad silah tawilah. Yang ini qasirah. Dia hanya baca 2 harakat. Wa qaumihi ma ta'budun. Ta'budun sama dengan Ibrahim, man arif disukun. Qalu na'budu nama tanwin bagi 2 di atas bertemu dengan fa. Itu ikhfa hakiki. Kita baca dengan qadar dengung 2 harakat. Asnaman fanadhallu laha akifin. Akifin man arif disukun. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia lebih kurang bunyi dia A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Kita tengok tuan-tuan sama-sama dari sudut ilmu tafsiran, tafsir. Okey, kalau minggu lepas tuan-tuan kita dah bincang tentang Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya. Selepas ni kita tengok pula penceritaan daripada Allah tentang Nabi Ibrahim pula, yang berdakwah kepada kaum. Lepas ni kita akan jumpa pula lepas Nabi Ibrahim, Nabi Nuh pula. Lepas tu Nabi Hud pula. Lepas tu Nabi Saleh pula. Lepas tu Nabi Lut pula. Lepas Nabi Lut, Nabi Syuaib. Barulah habis sikit dalam 20 ayat surah Syu'ara, habis surah Syu'ara. Termasuk pula surah yang baru, surah 6 setelah kan. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Nabi Ibrahim. Watlu ni perintah suruh, bacakan alaihim ke atas mereka. Allah Ta'ala suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang cerita Nabi Ibrahim ni kepada orang zaman ni, orang musyrik Mekah masa tu. Sebab apa? Sebab ketika dakwah tu orang musyrik Mekah, orang Arab menganggap Nabi Ibrahim ni moyang mereka, dan mereka mendakwa mereka beriman, berakidah dengan agama Ibrahim. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni sebagai membantah pernyataan orang musyrik, sebagai mencela kebodohan orang musyrik Mekah yang mendakwa dia beriman dengan agama nenek moyang mereka, iaitu Nabi Ibrahim AS yang bangunkan Kaabah. Allah Ta'ala bawa cerita tentang Nabi Ibrahim. Seolah-olah nak beritahu, kau kata kau beriman dengan Ibrahim ya, ni sekarang ni aku cerita macam mana cerita Ibrahim dulu. Allah pun ceritakan tentang, suruh Rasulullah sampaikan kepada orang musyrik. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakan pada mereka tentang kisah Ibrahim wahai Muhammad. Di mana satu ketika dulu Ibrahim pernah menyatakan kepada ayahnya dan kaumnya, idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika dia berkata kepada bapanya dan juga kaumnya, apakah yang kamu sembah?
Kamu sembah apa ni? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala, lalu kami terus menerus menyembah. Bila Nabi Ibrahim tengok agak pelik sikit, amalan orang-orang dulu zaman dia, termasuk ayah dia sendiri, yang riwayat mengatakan ayah ni kerja di bukit patung, ayah dia yang buat patung. Maka ditanya ayah dengan kaumnya, apa yang kamu sembah ni? Kaum dia jawab, na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Kita tengok dua ayat itu kan, cuba kita tengok huraian dekat bawah ni, apa yang dicatat oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Setelah Allah menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh membacakan atau menyampaikan pula kepada umatnya akan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu bapa dari sekalian para rasul dan pemimpin yang membawa agama yang benar. Tujuan menyebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ini agar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani dan mengikutinya dengan ikhlas serta bertawakal kepada Allah di dalam beribadah kepada Allah sahaja, tidak menyekutukannya dengan yang lain dan tidak menyembah kepada selain Allah. Itu tujuan kenapa Allah Ta'ala suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kaum. Kemudian kata Ustaz Ahmad Sunhaji lagi, sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah pun dikurniakan kecerdikan dan kebijaksanaan semenjak dia masih kecil lagi. Itu ada dalam surah apa? Surah Anbiya, Surah Al-Hajj, Surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Ibrahim itu rushd itu kecerdikan sebelum masuk kecil lagi, dan kami tahu dia mencubadik Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala sebut, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Ketika mana Ibrahim bertanya kepada ayah dan kaumnya, berhala apakah ini yang kau duduk sembah kita hari ini? Jadi Allah Ta'ala memang dah beri kecerdikan kepada Nabi Ibrahim. Memang dibesarkan dalam keadaan yang selalu mengingkari perbuatan kaumnya, Nabi Ibrahim, yang menyembah berhala. Dia bertanya kepada bapanya dan juga kaumnya, apakah yang kamu sembah ini? Pertanyaan yang mengandungi penghinaan untuk memaklumkan bahawa berhala yang mereka sembah itu sebenarnya tidak patut dan tidak layak disembah, baik dalam segi syarak maupun akal manusia tidak dapat menerimanya. Jadi dalam tafsir Qutubi ada diceritakan. Yang ini dibawa oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ini adalah diriwayatkan bahawa berhala-berhala yang disembah kaumnya itu terbuat daripada bahan yang bermacam-macam. Ada yang diperbuat daripada emas, perak, tembaga, besi dan kayu. Jadi dalam tafsir Qutubi ada pendapat menyebutkan kaum Nabi Ibrahim ni hari siang dia sembah berhala, hari malam dia sembah bintang pula. Itu ada tercatat dalam tafsir Qutubi, dalam tafsir Qutubi. Apabila jawapan ini diberikan, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan betapa kelirunya kepercayaan mereka dengan menanyakan pula, dapatkah berhala-berhala itu mendengar kalau kamu memanggilnya? Itu dalam ayat 72. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Kau sembah patung ni boleh dengar kau? Masa minta tu patung ni dengar. Au yanfa'unakum au yadurrun. Atau ketika kamu berdoa pada patung ni, boleh ke patung ni memberi manfaat, mendatangkan kebaikan kepada kamu, ataupun dia boleh memberikan mudarat, mencelakakan hidup kamu patung ni? Kaum dijawab, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
Mereka berkata tidak, bahkan kami dapati bapa-bapa kami berbuat begitu. Ini di antara sikap manusia sampai hari ini. Kan ada banyak perkara-perkara yang kita buat, kadang-kadang tidak tahu asasnya. Buat apa buat ni? Dulu nenek-nenek moyang kita buat macam ni, kita pun buat kan. Apa yang nenek moyang kita buat, banyak nenek moyang kita buat dulu, kita ikut je. Ada sebahagian amalan tu dia berasas, ada sebahagiannya tidak berasas. Sama sekali tidak betul. Kan sama sekali tidak betul. Jadi Nabi Ibrahim tanya ni, boleh ke matanggalah ni berhala ni dengar ketika kamu berdoa memberi manfaat serta memberi mudarat? Nabi Ibrahim tanya begitu. Lalu Nabi Ibrahim menunjukkan betapa kelirunya kepercayaan mereka itu dengan sudah kita. Begitu pula, dapatkah, ini muka surat 112, berhala-berhala itu menghindarkan mudarat dan bahaya? Kerana biasanya orang yang diminta pertolongan mestilah dia bersifat mendengar dan faham apa yang dikatakan kepadanya. Lalu dia pun memperkenankan permintaan itu dengan berusaha pula untuk mendatangkan manfaat, faedah atau keuntungan. Begitu pula dia dapat menolak dan menghindarkan mudarat atau bahaya yang akan menimpa. Kata Ibrahim AS, selagi tidak dapat mendengar dan tidak dapat memberikan pertolongan yang berupa faedah atau manfaat, begitu pula kalau tak dapat menghindarkan mudarat atau bahaya, apa gunanya benda yang bersifat demikian dipuja dan disembah. Itu tafsiran daripada Ustaz Ahmad Sunaji ni. Jadi kalau tuan tengok dalam suratul Anbiya tu ada cerita makhluk pertama, makhluk kedua, makhluk ketiga. Dah hampir-hampir pertengahan juzuk. Kan hampir sama dengan bunyi ayat ni, tapi ni surah Syu'ara. Ketika mana Nabi Ibrahim tanya, "Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'aqifun?" Qalu wajadna aba'ana. Kan kadzalika yaf'aluna ayat lebih kurang itu dia. Kami dapati dulu nenek moyang kami pun sembah benda lah. Dia pun sembah lah kata. Lantas Nabi Ibrahim sebut, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kamu ni sebenarnya dah sesat jauh dah. Ayah, kamu dengan ayah nenek moyang kamu dah sesat jauh dah, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Ibrahim pada ayat 75, afara'aitum ma kuntum ta'budun? Tahukah apa yang kamu sembah ini? Antum wa aba'ukumul aqdamun, oleh kamu dan bapa-bapa kamu zaman dahulu. Nabi Ibrahim tanya, kau ni ikut nenek moyang kau sembah tu, apa yang kau sembah ni? Tahu tak apa yang kau sembah ni? Kata Nabi Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim menyambung, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Yang kau sembah ni musuh kepada aku, kecuali Tuhan seluruh sekalian alam. Selain daripada Allah Ta'ala, kalau jadi sembahan itu adalah musuh kepada manusia. Maka Nabi Ibrahim sebut, ini yang kau sembah patung-patung ini musuh aku, kecuali Allah, Tuhan yang menguruskan sekalian alam. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menambah hujahnya dengan menanyakan sebagai mengejek kaumnya itu, kalau kamu jadi pak turut dengan menyembah apa yang disembah oleh bapa-bapa kamu, tahukah kamu apa yang kamu sembah itu? Tak lain dia hanya patung dan berhala. Jika kamu menyembahnya, tak ada kesan yang baik atau yang buruk, kerana tak dapat mendatangkan faedah atau bahaya. Jadi Nabi Ibrahim ni selalu berdialog dengan kaumnya, dengan ayah, dengan kaum, dengan tujuan untuk mengejek, mencela supaya kaumnya meninggal. Dalam surah Maryam kita tengok Nabi Ibrahim berdialog dengan ayah. Kan ditanya ayah, ditanya ayah, "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahku,
Kenapa kau sembah sesuatu yang tak boleh mendengar, tak boleh melihat, tak beri faedah langsung? Tak tahu. Sebelum itu dia sebut ke ayah dah. Ya abati inni qad ja'ani ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratal sawiyya. Wahai ayahku, dah datang pada aku, maksudnya wahyu sesuatu yang tak pernah datang pada engkau, wahai ayahku. Ikutlah aku tunjuk kau jalan yang lurus. Sebut ke ayah lagi, wahai ayah, yang kau sembah ni tak mendongak, tak melihat, tak ada faedah langsung. Sebut ke ayah lagi, ya abati lima ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, kenapa kau sembah ni? Semua syaitan punya kerja ni. Sedangkan syaitan tu dia melakukan asiyya, dia dahaka kepada Tuhan. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku takut nanti satu hari Allah Ta'ala akan timpulkan azab dekat engkau. Pada ketika itu engkau lah menjadi ketua, menjadi pelindung, kawan pula kepada syaitan yang sama-sama yang kau sembah. Ayah yang marah. Marah ayah. Qala aradibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Adakah kau dah bermusuh dengan Tuhan aku ni, wahai Ibrahim? Kalau kau tak berhenti, nantinya aku rejam kau. Tinggalkan aku dengan apa yang kau buat ni, kata Nabi. Lepas tu Nabi Ibrahim bila tengok perangai ayah macam tu, dia pun slow. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Nabi Ibrahim, salamun alaik, selamatlah kau ayahku, kata dia. Aku akan memohonkan ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan itu berlaku selalu berlaku baik kepada aku. Itu doa Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim sebut doa atazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku atazil, aku tinggalkan apa yang kau sembah selain daripada Allah. Dia berdebat dengan ayahnya dalam surah Maryam. Dalam surah Al-Anbiya dia berdebat pula dengan kaumnya. Nabi Ibrahim ni cerdik dan ditanya kaumnya, apa kau sembah ni? Sampai dia mengatakan pada kaumnya, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kamu sesat, kamu ayah kamu sesat. Kemudian kaumnya marah. Ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Tanya dekat kaumnya, kau ni bawa kebenaran ke ataupun kau datang ni nak main-mainan kami ni? Kaum marah. Nabi Ibrahim menjawab, bahkan qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dzalikum minasyahidin. Tuhan kau yang sebenar, kata Nabi Ibrahim, Tuhan langit dan bumi yang menjadikan segalanya. Wa ana ala zalikum minasyahidin. Aku naik saksi tentang semua ni. Aku yakin, kata Nabi Allah Ibrahim, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, lepas kau selesai ibadah, kamu palingkan, adalah bodoh nak buat. Itu yang akhirnya kita baca dalam Qisasul Anbiya, buku-buku agama. Nabi Ibrahim pun dia pecah patung-patung tu semua kan. Yang kecil-kecil tadi pecah, dia ambil yang kapak satu, dia letak pada patung yang besar tu, dia tinggalkan satu. Faja'alahum juzatan illa kabiran lahum. Habis semua dikorek yang kecil tu, dia tinggal yang besar tu. La'allahu ilaihi yarji'un. Dengan harapan tu bila kaum dia tengok semua dah pecah, tinggal yang besar satu, gantung kapak kat tangan patung. Bila kaum dia datang nak beribadah, tengok dah hancur, dah berterabur dah bilik ibadah tu, dah patung-patung dah habis, dah pecah-pecah, patah-patah, tinggal satu je yang elok kan. Tengok sampai di mereka bertanya kepada Ibrahim, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka cakap sama-sama sendiri, siapa yang buat macam ni kat Tuhan kita ni? Orang ni zalim betul lah, hancur dah. Ada yang berkata, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda, orang sebut nama Ibrahim, dia ni selalu kutuk-kutuk Tuhan kita.
Tulis huruf Anbiya. Selalu kutuk-kutuk Tuhan kita ni. Qalu fa'tu bihi. Bawa dia. La'allahum yashhadun. Mudah-mudahan orang tengok, bawa ke depan. Mana dia tengok Ibrahim tu? Dicokau, ditangkap Nabi Ibrahim, dibawa kepada orang ramai. Maka mereka bertanya, qalu a anta fa'alta bihalatina ya Ibrahim? Kau yang buat kau semua ni, dihancur-hancur ni. Nabi Ibrahim dah sedia dah. Jadi Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tak, dia aku tak buat semua ni. Mungkin yang besar ni buat. Cuba tengok yang besar ni. Dia satu je ni elok, yang lain semua dah hancur. Kapak pakai tangan dia ni. Tanya dia. Kata Nabi Ibrahim nak bodoh kau. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah dia. Kan dia cakap tau. Tanya yang betul besar ni, kata Ibrahim. Dia mungkin dia yang buat ni kapak tu. Kan dia cakap nampak nak mengutuk, nak menghina tu. Kaum pun faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Masing-masing sama-sama faham. Ada Ibrahim suruh tanya patung pun dia nak cakap. Dia cakap semua-semua sendiri. Masing-masing akhirnya nampak tersedahlah pemburuhan itu. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun. Kami tunduk mereka berkata kepada Ibrahim, kau pun tahu Ibrahim, patung ni mana boleh cakap? Dah dia sendiri cakap. Kau tak tahu cakap, kau pun nak disembah-sembah patung tu. Akhirnya kaum ni pun sendiri. Thumma nukisu ala ru'usihim, tunduk sambil berkata, laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun. Mana boleh cakap patung-patung Ibrahim? Itu nampak kecantikan Nabi Ibrahim. Jadi bila kaum sebut patung tak boleh cakap, terus qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kok macam tu? Bahasa kita apa kejadahan kau sembah patung-patung yang tak boleh bagi manfaat, tak boleh datangkan mudarat pada kamu semua. Ufil lakum wa lima ta'budun afala ta'qilun. Celakalah apa yang kamu buat, apa yang kamu sembah ni. Nabi Ibrahim kata, kau tak berakal kau sembah patung. Jadi kaum mendengar langsung marah. Qalu harriqu wanzuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar dia ni. Bakar Ibrahim dalam api. Banyak nasongin lah. Dan bakar dalam api Ibrahim ni. Kalau kamu benar-benar nak bantu Tuhan kamu, bakar Ibrahim. Maka bila dibuat gunung api yang besar, dicampakkan Nabi Ibrahim dalam api itu, Allah Ta'ala berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun berfirman, kata Allah, ya naru wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Itu yang selalu tutup guru tua cakap dulu kan. Kalau kau api, bacalah ayat qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu pun kau api baca tak hilang pun dia. Marahlah ke orang tua baca. Mana nak hilang pada dia, mana nak sejuk api. Hari tu ibu baca. Hari sebelum tu Quran tak mana. Tak ada dah. Tapi tuan-tuan Quran ni apa-apa ayat pun. Kalau ikutkan apa yang Nabi sebut, aku ayat pun dalam Quran jadi ubah. Ingat apa yang sakit, baca. Yang kita ingat inna atau inna, baca inna atau inna tu. Dah Nabi sebut, khuz minal Quran ma syi'ta lima syi'ta. Ambil apa yang dalam Quran tu untuk apa? Mana yang kau nak, ayat mana, untuk kegunaan apa kau nak buat ayat. Kan Al-Quran tu Nabi Allah Ta'ala sebut, ma huwa syifa'un linnas, dia ubat pada manusia. Tapi kena yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena yakin. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada api itu, wahai api, jadilah kau sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Kan? Sejuklah api itu. Sehingga akhirnya Nabi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Lut dan Nabi Ibrahim dengan anak saudara Nabi Lut kan, hantar ke Fir'aun. Anajjaynahu wa Lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin. Lepas itu Nabi Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ibrahim anak Nabi Ishaq, Yaqub begitu.
Jadi panjanglah cerita dalam surah Al-Anbiya itu. Itu menceritakan tentang Al-Anbiya itu, detailkan tentang apa yang berlaku dalam surah Syu'ara. Ayat-ayat Quran disaling tafsir menafsir. Jadi bila Nabi Allah Ibrahim sebut ni, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, ini musuh aku ni kecuali Allah yang menguruskan alam. Kemudian disambung lagi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, alladhi khalaqani fa huwa yahdi. Ni Tuhan yang menguruskan alam ni, Tuhan itu jugalah yang menjadikan aku dan yang memberi petunjuk kepada aku, memimpin aku, yakni memimpin kepada jalan agama. Imam Al-Qurtubi menyebutkan yahdin ni fa huwa yahdin, dia yang memimpin aku, maksudnya memimpin, menunjukkan agama yang benar. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dia jugalah Tuhan yang memberi aku makan dan memberi aku minum, maknanya memberi rezeki. Tuhan Allah Ta'ala yang jadikan kita. Allah Ta'ala juga yang berikan kita rezeki. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tak minta rezeki pun kepada kamu, kata Allah. Bahkan kami lah yang bagi kamu rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami yang beri kamu rezeki dan juga anak-anak kamu kami beri makan juga. Allah Ta'ala sebutkan rezeki semua di tangan Allah. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Allah lah yang membukakan rezeki seluas-luasnya untuk siapa yang dikehendakinya, dan Allah Ta'ala juga lah yang menyempitkannya. Kemudian Nabi Ibrahim jelaskan lagi, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini Nabi Ibrahim ceritakan sifat-sifat Allah, antara bahagian daripada pertolongan Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Jadi yang kita tunjukkan jalan agama yang benar, kata Ibrahim. Kemudian bagi aku makan, bagi aku minum rezeki. Kalau aku sakit, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Inilah ayat yang selalu orang baca kalau sakit tu. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kan? Orang tuntut dulu ni dari apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Cuma tuan-tuan, bila kita baca doa ke, kita buat apa ke, satulah, kemujarapan itu bergantung satu amalan kita. Amalan itu maksudnya bukan pada ketika itu, sebelum-sebelum. Kita ni jadi orang baca Quran atau tidak, kita ni jadi orang yang bangun malam atau tidak. Kata kawan kepada Dr. Haruddin seorang yang rapat dengan dia, kita beramal jadi perawat ni, kata dia. Perawat-perawat Islam ni, bila orang sakit kita jadi perawat, dia banyak bergantung pada amalan kita. Siapa kuat amalan dia, maka dia ampuhlah perawatan itu, dia jadi tepat. Dan kita pun kalau baca apa-apa doa pun, bila kita baca, tuan-tuan, janganlah kita baca dengan lidahnya, tapi hati kita tak baca. Lidah kita membaca dengan niat nak mohon ampun, nak mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika itu hati kita merayau, sibuk dengan urusan-urusan dunia yang lain. Dalam keadaan kita nak minta tolong pada Allah, tapi hati kita melelau ke lain, sibuk dengan urusan dunia yang benda lain, maka itu kuranglah hadapnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama macam orang salat kan, badannya dari harapan Allah, tapi hatinya lah jauh pergi, sibuk menyelam hal-hal dunia yang lain. Pada ketika dia dah mengangkat takbir, dia mengatakan Allah itu maha besar daripada segala-galanya, lepas itu dia sibuk pula menguruskan hal dunia dalam sembahyang. Maka itulah bukti contoh solat orang-orang yang kasar. Kata ahli-ahli sofi kan, membayang badan yang hati lah. Jadi kalau kita sakit ke apa, bila kita baca apa-apa pun, bacalah dengan hati sekali, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui kan. Kita kena baca wa idza maridtu fa huwa yashfi, dan apabila sakit maka dialah yang menyembuhkan aku. Insya-Allah dengan niat minta kesembuhan Allah sembuhkan kita. Walladhi yumituni thumma yuhyin, kata Nabi Ibrahim lagi, dialah yang matikan aku kemudian menghidupkan aku. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan dia sangat aku harapkan supaya mengampunkan kesalahan pada hari pembalasan. Nabi Ibrahim mohon ampun pada Allah Ta'ala, istighfar pada Tuhan kan. Kalau kita kurang istighfar ni, dua Nabi-Nabi dahulu yang Allah Ta'ala janjikan syurga untuk mereka semua ni, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita yang tak tentu ke mana ni, istighfar kita pun boleh dikira kan. Itulah kelemahan kita akhir zaman ni tuan, sukar untuk melakukan ibadah. Kalau kita buat ibadah pun tak sungguh-sungguh. Sebab itu kan, bila kita cerita ingat ni musim-musim Isra' ni, saya selalu sebut banyak cerita. Kalau kita ceramah hari ni tentang solat, kita detailkan solat tu. Sebab itulah Huzaifah bin Al-Yaman menyebutkan perkara pertama yang akan hilang daripada agama manusia akhir zaman adalah sikap khusyuk dalam solat. Kamu masuk masjid, kamu tak jumpa orang yang khusyuk dalam solat. Kata Huzaifah bin Al-Yaman. Orang dulu rupa-rupa tuan-tuan sibuk membincangkan masalah solat, masalah ibadah ni. Kita pula semayang 80 tahun, kita tak pernah pandang ke belakang apa yang berlaku pada solat kita. Sebab kita rasa betul yang kita buat. Itu satu kelemahan yang ada pada kita. Kita kata yakin ya. Padahal lawan dulu-dulu selalu tengok balik solat tu, apa jadi betul ke tak betul kan? Tapi kita tak pernah tengok. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab, tak apa nama pengarang tu, Ahmad Tatawi dalam nama dia, dalam satu kitab Salatus Salihin, Salatus Salihin wa Qisasul Abidin. Dalam tu menceritakan pada mula kelemahan-kelemahan solat, apa kelebihan, cerita bagaimana di peradaban Nabi sampai ke zaman tabi'in dibawa kepada kita. Macam mana Nabi semayang, macam mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Tabi'in tak siapa-siapa nama kita tak pernah. Ceritakan bagaimana pandangan orang dulu. Bila kita tengok, Masya Allah, masing-masing cukup-cukup mengutamakan melihat ibadah, bila-bila lagi solat kan, tengok hubungan dengan Allah. Tapi kita jarang buat seperti itu. Antara kelemahan-kelemahan kita lah yang nampak. Ini Nabi pada kita banyak, oleh kerana kita ni banyak kelemahan, sebab itu kita kena banyak kan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang ke-82, saya tak baca terjemahan tuan, sama yang baca lagi. 83, Rabbi habli 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Tuhanku, kurniakanlah aku hukum, pengetahuan dengan mengamalkannya, dan hubungkanlah saya dengan orang-orang yang baik. Nabi Ibrahim tengok Allah Ta'ala titipkan dalam Quran, minta Rabbi habli hukma. Hukma ni dalam tafsir Qurtubi saya sempat tengok pagi tadi. Jadi hukma ni diterjemahkan, Ibnu Abbas mengatakan maksud hukman ni Rabbi habli hukman, ya Allah kurniakan aku hukman. Hukman menurut Ibnu Abbas ditakwilkan iaitu pengetahuan, mengenalmu ya Allah, batas-batas had-had yang kau tentukan ya Allah, dan hukum hakam kau ya Allah, beri kau tahu semua ini. Itu maksud hukman. Kalau Mukhatir menyebutkan hukman dengan maksud kefahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan. Kalau Al-Kalbi pula menyebutkan hukman itu dengan maksud kenabian dan risalah kepada umat manusia. Berikan aku kenabian dan risalah agama untuk umat manusia. Itu maksud hukman. Wa alhiqni bis-salihin, dan hukumkanlah saya dengan orang-orang yang baik. Nabi Ibrahim minta besok di akhirat dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini satu lagi doa-doa yang kita kena selalu panjatkan dalam solat-solat kita. Mohon ampun pada Allah, minta kita dan keluarga kita diletakkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Itu doa para Nabi terdahulu kan? Meminta kita duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Dulu kita dah pernah bincangkan orang-orang yang saleh, para Nabi, awliya, mereka duduk di syurga yang paling tinggi. Bahkan disebut dalam hadis, orang-orang yang tingkat bawah ni
akan dapat melihat orang yang baik di kedudukan di atas, macam kita melihat bintang di langit. Nampak kelebihan-kelebihan mereka ada di atas. Kita duduk bawah, yang hebat-hebat duduk ke atas tu. Maka kita mohonlah selalu seperti mana doa-doa Nabi yang mengatakan wa'al-hifni bis-salihin. Himpunkan kami ya Allah bersama dengan orang-orang yang soleh. Dan ayat yang ke-84, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah untuk saya sebutan yang baik dalam keturunan hingga hari kemudian. Ini Nabi Ibrahim doa, aku besok ya Allah tinggal nama ya. Kalau orang nak bercerita, biarlah bercerita yang baik-baik. Kan? Yang baik-baik je. Itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan tengok muka surat 106. Saya langgar-langgar sebab tuan-tuan dia tak tafsir dan sama lebih kurang. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, muka surat 106 tu. Yakni kekalkanlah nama baik saya di dunia dengan mendapat kemudahan untuk mengerjakan amalan yang soleh, sehingga saya menjadi suri teladan kepada orang-orang yang selepas saya sampai hari kiamat. Minta aku ni kalau orang cakap, biarlah kita baik-baik je. Biarlah orang jadikan aku ni contoh teladan yang baik. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita tinggalkan yang baik-baik, orang buat perkara tu, maka pahala dia mengalir. Itulah yang Nabi sebut ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Kita buat 2-3 perkara, satu perkara, atau kita mengajar orang satu benda, orang itu ingat, dibuatnya sampai dia meninggal. Kita dah meninggal awal dah, mengalir pahala. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim ni. Maka doa Nabi Ibrahim ini telah diperkenankan oleh Allah sebagaimana dinyatakan olehnya pada ayat 108 hingga 110 surah Saffat. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami Allah tinggalkan nama baik Ibrahim itu hingga hari kemudian, pada angkatan yang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim, begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Ta'ala sebut kekalkan Nabi Allah Ibrahim. Baik itu sampai ke zaman jahiliyah, kan? Nabi Ibrahim ni diiktiraf sebagai moyang, dimuliakan oleh orang Arab dengan menganggap inilah bapa moyang kita, bangsa Arab, Nabi Ibrahim ni. Walaupun mereka tak beriman dengan agama Ibrahim AS. Kemudian ayat 85 Nabi Ibrahim doa lagi, waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikanlah saya daripada golongan yang mempusakai syurga kesenangan. Minta masuk syurga, minta pada Allah untuk dapat jadi penduduk syurga. Nabi Ibrahim minta pada Allah. Kemudian doanya, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Dan ampunkanlah bapa saya, sesungguhnya dia adalah daripada golongan orang-orang yang sesat. Nabi Ibrahim minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampunkan dosa ayah yang sesat. Minta doa, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Jadi ayat ni ada perbahasan ni nanti tuan-tuan, bagaimana permohonan Nabi Ibrahim ni kepada ayah. Sedang kan ayah dia sesat, boleh kau mohon ampun untuk ayah sendiri yang sesat. Dah dalam juz 11 ada, maka lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jannah. Tak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohon keampunan, minta ampun untuk orang musyrik, orang yang tak menyekutukan, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan tak boleh Nabi minta ampun. Macam Nabi Ibrahim ni ayah, tak boleh kau minta ampun untuk orang yang musyrik Allah. Selepas mana nampak jelas mereka ni tak beriman dengan Allah, tak boleh doakan mereka ni. Habis kenapa lah doa Nabi Ibrahim ni, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin ni. Ini panjang cerita kan, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Kita tengok tuan hukum memohon ampun untuk ayah. Jadi ada dalam juz 11 tu, lepas 23 ayat yang saya bacakan tadi ada cerita. Wa ma kana istighfar
Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. InsyaAllah kita bahaskan ayat ini tuan pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini tuan. Hari ini 6 bulan ya tuan. 6 bulan. 6 bulan kan? Ada soalan tak? Kalau dapat jawab saya jawab. Kalau tak dapat jawab saya hutang dulu lah. Aku ada lah. Tak ada, kita berhenti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuan-tuan ya, kita berhenti di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna fahma. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. Tasbih kafarah dan suratul Asr.